Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, kerana masih lagi diberi kepada saya dan tuan-tuan hidup di dalam agama Islam, yang mana agama Islam ini yang dapat menyelamatkan seseorang tadi daripada kebinasaan, daripada kehinaan, daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan kita sama-sama doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kekuatan, taufik untuk kita terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak kira walau bagaimanapun keadaan kita, sihat ataupun sakitnya kita, di dalam senantiasa berada di dalam ketakwaan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan baca pada ayat yang ke-29 Suratul Kahfi juzuk yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا." Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada pemuka-pemuka Quraisy dan juga pembesar-pembesar Quraisy pada masa itu, katakanlah kepada mereka, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu. Mesti ada sesuatu di sebalik ayat ini. Bila mana Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW supaya beri nasihat kepada pemuka-pemuka Quraisy, supaya bagi tahu kepada mereka kebenaran itu ialah datang dari Tuhan, bukan datang daripada diri aku sendiri. Gitu. Bila sebut datangnya daripada Allah, maka Nabi SAW menafi sesuatu kebenaran itu bukan datang daripada pihaknya sendiri, bukan. Gitu. Sebab apa timbulnya perintah yang demikian? Kerana pada masa itu orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy menyuruh kepada Nabi SAW supaya Nabi hanya tumpu kepada kaum Quraisy sahaja. Kalau nak bagi apa-apa kebaikan kepada kaum Quraisy sahaja, tak boleh kamu, wahai Rasulullah, kamu pergi kepada kaum-kaum yang lain, kabilah-kabilah yang lain, tak boleh. Sedangkan Islam ini datang kepada semua kabilah. Tapi Rasulullah bagi tahulah, terpaksa bagi tahulah, kerana ini bukan pilihan saya. Ini adalah daripada Allah. Macam mana daripada Allah? Kebenaran itu datang daripada Allah, iaitu semua orang aku
perlu melayani dengan baik. Bukan Quraisy sahaja. Kalau kita kok bahasa Melayu kok, bukan orang Melayu saja kita nak buat baik. Bahasa-bahasa yang lain pun kita kena buat baik. Bangsa-bangsa yang lain pun kita kena buat baik. Walaupun berbeza bahasa, walaupun berbeza kulit sekalipun, berbeza warna kulit dia sekalipun, maka itulah diperintah oleh Allah supaya kita melakukan kebaikan. Maknanya kalau nak berdakwah pun pada semua orang, tidak pilih kepada mana-mana kabilah. Itu dia. Baik. Maka sesiapa, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah ia beriman. Dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Ingkarinya mana? Kebenaran daripada Allah. Kalau dia nak ingkar, biar dia ingkar. Sebab kebenaran yang daripada Allah. Baik. Daripada ayat inilah para ulama kata manusia diberi pilih. Ada usaha ikhtiar. Ayat ini. Siapa yang nak beriman, dia beriman. Siapa nak kufur, pilih jalan kufur. Ni jalan, orang panggil jalan ada di dalamnya usaha ikhtiar. Sebab kalau tidak ada usaha ikhtiar, Allah Ta'ala tak kata begitu. Tak kata ayat sedemikian. Tetapi walaupun ayat itu mengatakan dua pihak. Mana sesiapa yang nak beriman, dia beriman. Siapa yang nak kufur ingkar, dia ingkar lah. Walaupun dua-dua itu nampaknya seperti Allah perintah. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala perintah hanya supaya umat manusia beriman kepada Allah sahaja. Kufur apa Tuhan sebut? Sebut semata-mata sebut. Macam seorang ayah. Seorang ayah kan, dia pesan pada anak dia. Pesan macam mana? Petang ni kalau tak nak balik rumah pun tak apa, nak balik pun tak apa. Tak, contoh. Tapi maksud ayah suruh kita balik. Dia bukan kata sama berat, bukan kata ikut pandai. Sama berat. Macam mana sama berat? Tak mau balik pun ayah tak marah. Kalau balik pun ayah tak marah. Tidak. Walaupun dua perkataan itu berbeza pahaman dia, tetapi yang dikenakinya satu. Apa dia? Supaya orang pilih beriman kepada Allah. Itu dia. Ini orang panggil ayat di dalam Al-Quranul Karim. Begitu cara dia. Percakapan Allah itu, percakapan seperti mana manusia bercakap. Macam mana? Gaya-gaya tu. Allah Ta'ala guna gaya Quran macam gaya manusia. Supaya apa? Supaya manusia mudah faham. Kalamullah memang tak samalah dengan Allah. Tapi gaya Al-Quran, uslub Al-Quran, kebanyakan di dalam ayat mengikut gaya bercakap manusia seharian. Macam kita cakap hari-hari. Tak? Ni kita kena faham. Ni di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita pilih beriman. Walaupun diberi pilih dua-dua usaha ikhtiar, tetapi usaha ikhtiar kamu biarlah kamu menyembelihi berpihak kepada beriman kepada Allah. Berpihak kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang ingkar macam mana? Orang yang ingkar daripada beriman ni, daripada beriman dengan kebenaran ni, tak nak terima juga. Macam mana? Allah Ta'ala suruh Nabi SAW, biarkan mereka. Biarkan. Sebab apa? Di sisi Allah tidak ada kerugian sedikit pun, tidak menurunkan darjat Allah sedikit pun, dan tidak mengurangi kekuasaan dan kehebatan dan kemuliaan Allah sedikit pun. Kalau siapa yang tak nak ikut Allah, tak nak beriman dengan kebenaran, tak turun kepujian Allah, ke maha suci Allah dan maha kemuliaan Allah itu tidak akan menurun walaupun seinci. Itu kena faham. Kerana kata dia, kerana apa? Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Kenapa supaya Rasulullah biarkan orang-orang yang ingkar ni? Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka. Okey, baik. Tuan-tuan, sebab itu kita kena ambil gaya Quran. Gaya Al-Quran macam mana bercakap, Quran bercakap.
tiba-tiba datangnya ayat zalim. Sedangkan ayat sebelum ni, ayat di atas itu bukan cerita bab orang zalim, betul tak? Al-Quran cerita siapa yang beriman, maknanya dia beriman lah. Siapa yang kufur, dia kufur lah. Tapi selepasnya Allah Ta'ala cerita sesiapa yang berlaku zalim, Allah Ta'ala menyediakan api neraka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang yang ingkar itu adalah kezaliman yang besar. Ingkar ni di sini dengan maksud kufur. Kufur tu kezaliman. Sebab apa? Yang kebanyakan kita lah yang faham-fahamnya, bila sebut zalim ni orang buat nyanya ke orang. Tak? Buat nyanya, menindas orang lain. Tak? Orang faham ni buat zalim ni. Ya, itu pun zalim dalam Islam. Tapi zalim yang paling besar, zalim syirik. Ni kufur pada Allah. Macam mana kufur? Ni ingkar akan kebenaran yang datang daripada Nabi, dia ingkar, jadi kufur. Sama kok kita. Kita kalau kita ingkar kebenaran daripada Nabi, kita jadi kufur kok. Sama. Ya, bukan kata orang Islam kalau dia ingkar dia tak jadi kufur. Tak. Orang Islam kalau dia ingkar kufur. Sebab itu tuan-tuan, Quran, walaupun kita tak pandai Quran, soal tak pandai soal lain, tapi jangan ingkar Al-Quran. Contoh ada orang ni bila dia tak pandai Quran, dia nak ingkar Quran. Payah Quran ni, nak ngaji Quran. Bila dia payah, dia tak boleh Quran, maka dia nak ingkar mukjizat Quran. Sebab apa? Sebab dia tak boleh. Tu tak boleh gitu. Dia jadi kufur. Sebab itu ulama kata kita tak pandai Quran, itu satu dosa kita. Berdosa kita tak pandai Quran. Ada contohnya. Jadi berdosa kita tak pandai, kita tak faham kalamullah. Contoh. Maka kalau kita tambah lagi, macam mana kita tambah? Kita kata saya tak nak beriman dengan Quran, maka jadi kafir. Bukan berdosa saja. Tadi berdosa tak kafir, tinggal Quran. Maknanya dia tinggal pengajaran Quran, dia tinggal segala mukjizat Al-Quran, kebenaran Al-Quran, dia tak nak baca. Dia sekadar tak nak baca, orang panggil, tak nak belajar. Mana cara bacaannya macam mana. Tak? Jadi berdosa di segi tu sajalah. Tapi dia tak jadi kafir. Bila dia jadi kafir, dia menolak kebenaran Al-Quran, jadi kafir. Baik. Maka menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka. Yakni Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka. Macam mana sifat api neraka ni? Sifat api neraka ni yang disediakan kepada orang yang kafir, orang yang zalim ni, api yang meliputi mereka laksana khaimah. Ni kena faham. Laksana khaimah. Macam mana? Khaimah, pernah tengok khaimah? Khemah ni ada dua tuan-tuan. Kalau di negeri Arab, dia ada khemah macam ni. Dia ada khemah yang tebing tepi saja. Negeri Arab, kat Arab, dia ada khemah tapi dia tebing tepi. Atas berlubang. Atas berlubang. Yang dimaksudkan ayat di sini, khemah yang tu, khemah atas berlubang. Tapi tempat kita khemah macam mana? Atas tutup, bawah berlubang. Tu khemah Melayunya. Macam mana? Tapi kalau nak guna kaedah sama saja boleh juga, tapi payah nak faham. Kalau kita guna kaedah khemah Melayu letak pada ayat ni, payah nak faham. Macam mana? Sebab apa saya kata payah nak faham? Kerana api neraka ni dia berlubang atas. Bila kita guna khemah kita, macam mana orang nak masuk sedangkan atas ditutup? Macam mana penghuni neraka nak masuk belah atas? Jadi tak sama. Jadi kena guna khemah di sini, khemah yang ada di kalangan orang Arab. Orang Arab guna. Macam mana? Yang ada tebing tepi. Kalau bulat-bulat, kalau petok-petok, tapi atas dia berlubang. Pelik kalau kita kira pelik. Tapi pelik pun, macam mana pelik pun, itulah orang Arab punya khemah yang ada begitu. Ada yang begitu. Okey, baik. Jadi nak ceritanya api neraka ni meliputi macam mana? Dalam hadis bagi tahu bulatan, kalau kita kata bulatan neraka tu dinding dia
Dinding dia kiri kanan bawah tu dinding dia tu penuh dengan api. Dinding. Kemudian orang masuk. Ada orang masuk. Masuk tu tuan-tuan, berapa puluh tahun tu dalam riwayat kata nak boleh sampai ke dasar tu. Puluhan tahun. Allah mengikut amalan dasar tu. Ada orang maknanya perjalanan dalam kedalaman api neraka ni begitu dalam tuan-tuan. Begitu dalam. Kemudian bila mana dimasuk tu, okey, yang atas pusing ni semua kiri kanan dinding dia berapi. Berapi. Bawah ada api. Kemudian manusia tu pula dibakar dengan api lain pula. Api lain pula. Jadi banyak dibakar dengan api lagi. Kemudian dinding kiri kanan api, bawah pun api. Cuba bayang nak lari macam mana. Lepas tu atas api tak? Atas api ya. Sebab apa atas api? Sebab bila manusia turun ke bawah, dia dinding dengan dinding dia akan jadi penuh dengan api. Dinding dengan dinding dia bertembur api dengan api, jadi penuh atas. Penuh dengan api atas tu. Kemudian api yang ada di tengah-tengah lembah tu penuh juga. Jadi penuh dengan api, tak ada ruang. Tuan-tuan, kalau kita bakar sapuh, ada ruang lagi. Sapuh kita bakar sapuh, dia ada lagi. Ada api tak naik. Ya ada. Tapi dok api neraka ni penuh. Penuh. Maknanya kita kata 100% penuh api. Tidak ada yang ruang di dalam ni. Ini sifat api neraka. Yang dicerita. Sebab itu dikatakan mereka yang neraka itu yang meliputi mereka laksana khemah. Khemah ni maknanya tebeng, laksana khemah menebeng, maknanya benteng dia tu ataupun dinding khemah tu meliputi kiri kanan dan bawah, gitu. Okey, baik. Dan kata dia, dan jika mereka meminta pertolongan, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Jika mereka minta pertolongan kerana dahaga. Ni. Tuan-tuan, ahli neraka ni akan minta pertolongan air daripada malaikat yang menjaga neraka. Tuan-tuan, malaikat yang jaga neraka ni akan layang mereka berapa tahun sekali? Dalam riwayat kata 1000 tahun sekali baru layang. Jadi selama tu duk cakap, duk minta air duk minta. Tapi malaikat tak beri layanan. Sebab apa? Allah perintah kepada penjaga neraka, jangan kamu layang mereka. Jadi malaikat tengok je. Tapi orang yang minta air ni hari-hari ada. Air, ya Allah, air minta. Tuan-tuan, sebab apa minta? Kerana dahaga dalam neraka ni, ulama bagi tahu, dia dibakar tu dahaga dah. Kemudian Allah Ta'ala campur pula sifat dahaga tu pula. Cuba bayang. Kita kena duduk tempat panas. Kita dahaga dah. Mengikut kebiasaan lah. Tapi cuba kita bayang, Allah Ta'ala bubuh pula satu sifat, iaitu sifat dahaga pula. Letak kepada ahli neraka yang mana dahaga luar biasa. Cuba kita bayang. Panas lagi. Kemudian, tuan-tuan, okey baik, letak sifat dahaga situ menyebabkan mereka minta air. Maka diberi air. 1000 tahun sekali beri. Beri air apa? Air yang dibakar temaga yang cair. Allah. Temaga yang cair macam mana? Panas. Panas dalam riwayat kata. Sehingga bila diberi minum ni, bila diberi minum ni dalam riwayat hadis kata, dalam satu hadis menyatakan bila diberi minum, menyebabkan kepanasan temaga tadi, cecair tadi, cairan temaga tu panas, muka mereka dah melecur dah belah-belah. Dah dia panas. Melecur muka ni. Belum minum lagi. Tak minum lagi. Letak minum tu, tuan-tuan semua dalam tu, organ dalaman tu hancur, habis. Perut-perut dia jadi terburai habis. Dan tuan-tuan, kulit ahli neraka ni berapa? Kulit ahli neraka ni tebal dia berapa hasta? Berapa hasta? Dalam hadis bagi tahu kulit api neraka setebal 42 hasta. Cuba tuan-tuan bilang lepas isyak ni, jalan dia sebenarnya hasta dengan langkah ni sama je. Tuan-tuan cuba terang tuan letak hasta, lepas tu selangkah kita tu
selangkah yang standard lah, langkah yang biasa. Selangkah ataupun dengan sehasta tu sama je. Sebab itu dalam hadis Nabi, ada kala Nabi guna hasta, ada kala Nabi guna langkah. Kalau kita tengok dalam fiqh banyak yang menggunakan langkah pun ada. Menggunakan hasta pun ada dalam fiqh. Tapi dalam ayat ni dia guna hasta dalam hadis tersebut. Jadi 42 hasta kulit ahli neraka. Jadi sebab apa buat 40 ni? Ulama kata kalau buat macam kita hari ni berapa setengah inci pun rasa tak berapa sentimeter tak tahu, setengah sentimeter kot. Suku maknanya kulit kita sekarang ni. Tak tahu nak cakap lah, makna nipis sangat. Tuan-tuan, kalau kulit sekarang ni tak sempat nak minum lagi, dah hancur habis dah kulit. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala buat 42 hasta kulit ni, supaya kulit tu padang dengan kepanasan yang ada di dalam neraka Allah. Padang dengan kepanasan. Sebab kalau gitu, tak sempat jadi hancur semua kulit, hancur. Tapi yang 42 hasta tu hancur tak? Dalam Quran sebut hancur juga. Sekali kena ya hancur habis. Sekali kena azab neraka, semua hancur. Jadi nak bagi tahu memang dahsyat. Tebal, tebal tu, kerah tu mungkin kerah lain kerah dia. Kerah kulit. Okey, baik. Kemudian itu cerita. Kemudian gigi, gigi. Allah mana Nabi bagi tahu, gigi ahli neraka sebesar gunung Uhud. Berapa? Seputung. Seputung ahli neraka ni gigi dia sebesar gunung Uhud. Tengok, besar. Allah. Kalau 2 putung tak kira. Mana orang tu besar. Seorang ahli neraka tu besar. Supaya apa? Ni supaya padang dengan azab neraka yang begitu dahsyat. Itu dia. Mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cairnya. Cair dia macam tembaga yang membakar muka. Membakar muka ni bukan sebab tembaga tadi pergi bakar muka dah. Kerana kepanasan tembaga tadi menyebabkan muka terbakar. Tuan-tuan pernah minum air panas tak? Contohnya, kalau nak senang gini, kita minum air panas. Hok panas betul-betul guna jak. Guna jak yang panas betul tu, yang duk gelegok tu. Cuba try minum masa tu, kepanasan jak tu akan naik ke muka kita. Hawa panas. Gitu. Sebab apa kadang-kadang kita minum guna gelas kecil, ia tak naik. Ia naik sampai bibir je. Ia dah naik ke muka. Tapi cuba try guna bekas besar. Guna baldi. Dia akan naik ke muka. Ini di antaranya. Okey, baik. Amatlah buruk bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Amatlah buruknya minuman itu dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Sebab apa Allah Ta'ala bagi tahu tempat bersenang-senang? Di sini ayat ini nak beri ejekan kepada orang-orang kafir. Sedangkan neraka mana tempat senang. Tapi Tuhan kata amat buruklah tempat senang. Macam mana buruk? Tapi tempat tu tempat senang. Tapi buruk. Di sebalik senang tu ada buruk. Jadi kesimpulannya tak senang. Situ tak senang. Maka sebab apa Tuhan guna ayat yang macam ni? Nak beri ejekan kepada orang kafir. Baik. Ayat yang ke-30. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Baik, beriman macam mana beriman? Beriman iaitu akidah yang betul lah pada Allah, akidah yang jazam, akidah yang putus. Beriman. Macam mana akidah yang putus? Orang bagi tahu pada dia, Allah Ta'ala
Mu yakin ke Allah Ta'ala tu ada semua? Yakin? Mu boleh terima tak satu masa nanti Allah Ta'ala tak ada? Tak boleh. Tak apa lagi. Mari mufti. Contohlah mufti. Kita tak tahu. Mufti dia menyerupai mufti ke apa. Buat masalah lah. Mari mufti. Mungkin mufti tu dia murtad lah kita kata. Dia murtad. Dulu dia Islam. Lepas tu dia murtad. Kemudian murtad dia tu tak ada orang tahu. Contoh. Maka mufti yang sama bagi tahu pada dia. Tuhan tak ada. Dan dia pun tahu. Ini mufti ni. Tuhan tak ada. Iktikad yang jazam, dia tak akan percaya mufti ni. Dia menolak mufti. Sebab apa? Ulama kata andaian. Sekiranya kalau orang alim mari mengaku bagi tahu pada kita, Tuhan tak ada. Kita nak beriman tak? Kalau kita beriman, maknanya kita mengaku Tuhan tak ada, iktikad tu tak jazam. Tak jazam. Ya jazam ni, mari siapa dia pun. Tuhan ada. Lepas tu, orang akan kata pada kita, Tok Kam tak percaya mufti je. Contohlah. Mu tak percaya ulama besar ni cakap. Tak? Sebab kita iktikad ijazah. Sebab apa mu tak percaya? Mungkin kita buat kemungkinan. Mungkin mufti ni dia sudah disesatkan oleh Allah. Tu tak ada jalan lain. Kita nak betulkan dia jadi sesat kita. Terpaksa kena salahkan orang-orang yang baik. Macam mana? Nak menentu, nak beriman dengan Allah. Baik tu iktikad yang jazam tu begitu. Ni dok, mari orang tu sikit cakap pasal Tuhan ni, ragu kita. Saya ragu kok. Sebab apa awak ragu? Yang bercakap ni bukan calon-calon orang. Budak. Maknanya iktikad awak bukan jazam. Jazam ni tak kira. Walaupun contoh saya sendiri cakap malam ni. Awak mana kamu semua tak boleh terima. Walaupun saya sendiri bercakap, tak boleh. Hak tu orang panggil iktikad jazam ni beriman. Beriman dengan Allah. Tuan-tuan, iman kita tak terima 3 jalan. Iman tak terima. Mengaku Allah ada. Beriman mengaku Allah ada. Tapi duduk di tahap mana? Tahap syok. Ulama kata tak terima. Syok ni macam mana? 50-50. Macam kita mengaku orang kata ada apa-apalah di sebalik masjid ni, apalah orang bagi tahu kita di belakang masjid ni ada begini-begini. Kita mengaku. Tapi mengikut keadaan orang. Ada orang 100% dia mengaku, dia percaya. Ada orang dia percaya tapi 50 je. Tapi nisbah tanya mengaku semua. Okey, kalau beriman dengan Allah 50-50, ditolak iman dia. Selagi 70. 70% beriman, tolak juga. Kalau 30 tak payah cakap. 30 tu orang panggil waham. Waham 30. Zon dia 70. Tak terima juga zon. Dalam fiqh terima. Contohnya kita tak tahu kiblat kita tak tahu, kita masuk hutang tapi kita zon. Kita zon, jadi zon terima. Zon kita sangka dulu, kemudian lepas pada sangka kita yakin atas sangkaan tu. Buat yakin, makna aku yakin sebenarnya mereka awalnya kita zong sebab tak tahu ni kiblat kat mana. Lepas tu ulama ajar supaya kita yakin atas zong. Yakin atas zong dia boleh. Tapi bab iman dengan Allah tak boleh. Zong tak boleh. 70% tak boleh. Dia nak 100%. Macam mana? 100%. Iman dengan betul, iktikad yang jazam 100% beriman. Ini iman. Jadi tuan-tuan, sebab itu tak padang kalau ada orang kata saya percaya Allah ada. Berapa persen? Kalau dia kata 70%, penuh iman. Tidak beriman di sisi Ahlussunnah. Tak beriman orang. Jadi ada Tuhan, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, semua 100% belaka. Tak main 90, 85, tak main. Dia bukan markah periksa ni. Bukan jenis markah periksa. Kalau kita periksa 80, lepas dah. Periksa tak? Dah, markah iman ni 100%. Tak boleh. Ni kena faham. Ni iman. Ada orang faham iman apa? Percaya Tuhan ada. Lepas habis. Tak habis, tak betul. Percaya, ia ada peratus dia. Persen percaya. Kena situ baru cukup. Di situ. Sama kok, semayang. Kita macam
Innal ladzina amanu, iman selesai dah. Saya tak mau cakap panjang. Bab iman ni kerana ada pengajian akidah dah. Tapi nak sebut situ. Okey, kita pergi wa amilus solihat, bab ibadat pula. Ibadat ni apa dia? Bab orang panggil Islam. Islam tu ibadat. Okey. Dalam masalah Islam tu, nak jadi molek Islam ni macam mana? Kena beriman, kepercaya kata ibadat semayang itu benar-benar 100% datang daripada Allah. Contoh orang semayang. Contohlah saya semayang. Allahu Akbar. Saya semayang maghrib, semayang isya. Semayang lama dah. Tapi tanya balik, yakin tak semayang ni Allah yang fardukan ke atas kamu? Ke atas sekalian orang beriman. Yakin tak? Kalau tak yakin, ulama kata Islam dia punah. Walaupun dia semayang 40 tahun dah semayang. Tapi kamu tak yakin akan kefarduan semayang betul-betul datang daripada Allah, punah Islam. Jadi kita nak macam mana? Semayang serta betul kita yakin semayang ni daripada Allah. Macam mana? Allah fardu. Tu bukan kata datang semayang begitu pun tak boleh tak? Sebab perintah dia banyak. Ada perintah sunat. Perintah mana? Maka kena letak di atas perintah wajib. Kalau kita kata semayang zuhur perintah sunat, tak boleh. Menafi kefarduan. Punah Islam. Payah. Semayang. Orang semayang kena tanya dia, dia yakin tak semayang ni datang daripada Allah? Mengaku tak begitu? Kalau mengaku, okey, Islam. Okey, satu. Kadang-kadang dia mengaku zahir. Dia Islam. Tu ulama kata Islam zahir. Dalam hati syok. Kafir dia. Kafir di sisi Allah. Orang panggil batin kafir ni. Contohlah orang tanya, mu percaya tak semayangmu ni datang daripada Allah, fardu daripada Allah? Percaya? Mulut. Hati, aku syok. Hati tapi tak ada orang tahu. Kafir di sisi Allah yang dipunuh Islam. Punuh Islam kafir. Islam punuh tak boleh. Dia menyebab ia jadi kafir ni banyak tuan-tuan. Ada kala bab keimanan, ada kalanya kita tak percaya dengan kefarduan tu pun jadi punuh juga. Punuh iman. Walaupun kita dulu kita belajar percaya kepada iman, kepada Allah, pada kitab ada rukun iman. Tapi semayang tu kalau kita tak percaya kata Allah fardu, ia punuh iman juga. Punuh iman juga. Tengok, ia pergi luar. Bukan kata bab rukun iman saja. Jadi sekarang kita kena beriman semua ya Allah Ta'ala fardu. Puasa sama tak? Puasa kita puasa. Tak beriman dengan puasa datang daripada Allah. Ya Allah Ta'ala fardu ke atas kita. Punuh Islam. Okay, baik. Jadi apa yang kita buat tu adalah amal-amal soleh yang kita buat. Mesti kita kena yakin itu semua datang perintahnya daripada Allah. Itu dia. Yakin. Okay, baik. Kemudian ada viral sikit hari tu. Saya teringat ayat. Ada orang kata istirosah tu, saya teringat ayat ni ada istirosah. Istirosah ni makna minta pertolongan. Tuan-tuan, sebenarnya istirosah ni minta pertolongan ni dia banyak tuan-tuan. Ada kalanya minta pertolongan di atas jalan ibadat. Hak tu ia jadi syirik lah. Tapi kalau kita minta pertolongan bukan di atas jalan ibadat, macam kita minta pertolongan dengan orang, hak tu tak ada syirik. Sebab itu alim ulama kata ada lagu satu nasyid itu yang minta orang panggil seolah dia minta pertolongan selain daripada Allah. Hak tu bukan syirik itu. Tapi orang silap faham. Ya, istirosah minta pertolongan ni ada dua. Minta pertolongan secara betul, bukan di atas jalan ibadat. Mana kita minta, kita tahu yang kita minta ni bukan Tuhan. Tu bukan atas jalan ibadat. Mu minta pada siapa? Nabi. Dah Nabi Tuhan tak? Dah Nabi ya. Tak apa. Apa tak faham? Ya, ahli sunnah ni ya gini tak boleh. Mu minta pada siapa? Nabi. Lepas tu Nabi ni macam mana kedudukan dia dalam Islam, macam mana Nabi? Nabi macam Allah. Syirik. Kedudukan Nabi macam Allah. Syirik ya. Tapi kalau kita tahu ni Nabi dan Nabi tak lebih pada Allah, tak syirik. Apa tak faham? Ada orang Islam kata Nabi lebih pada Allah? Mana ada? Wahabi ya. Wahabi cakap itu. Tak faham masalah.
Tahu takut dia kata bila dia pergi minta dengan Nabi, oh Nabi macam Tuhan, takut dia berasa gitu. Tu tak tahu. Setakat ni saya duk pergi, kalau pergi Madinah pun kita pergi kat kubur Nabi, kita tahu ni Nabi lah, tak lebih pada tu. Takkan nak kata Nabi jadi Tuhan pula. Tak. Tuan-tuan, sembah Tok Pekong tu tak boleh sebab orang kata itu Tuhan. Sama dengan Tuhan. Sebab itu dia jadi tak boleh. Tuhan, kita menyatakan Tuhan. Orang yang sembuh tu. Memang begitu. Cuba tanya, mana ada dia kata Tok Pekong ni bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tak ada kafir. Cuma dia jadi dosa besar haram. Semua buat gitu. Dia tak ada kafir, dia kena etikot juga. Tapi ada khilaf ulama lah. Bab sembuh ni khilaf. Macam mana? Ada yang menyatakan kalau sembuh saja sebab dia kata perbuatan tu buruk, walaupun etikot dia percaya pada Allah, sebab apa pergi sembuh Tok Pekong? Dia jadi buruk. Orang panggil perbuatan tu buruk, kadang-kadang dia jadi kafir juga. Orang kafir juga walaupun etikot dia. Sebab apa? Sembuhan tu bahaya. Sebab apa? Sembuhan tu pada zuhir, nampak, orang nampak. Zuhir sembuh. Jadi zuhir sembuh tu tak boleh. Jadi ni kita kena faham dalam masalah istighosah. Minta pertolongan. Tuan-tuan, saya dah cerita dah minggu lepas. Kalau nak kira minta pertolongan, tak boleh minta pada siapa-siapa. Nak minta kepada bomba masa orang banjir pun ni, minta tolong dengan bomba, dengan mana tak kira, Jepang tak Jepang dah. Syirik belaka. Jadi orang kena banjir tak boleh minta dengan orang, kena minta dengan Allah lah. Senyap orang banjir, pokok kena banjir. Orang kata apa tak minta pertolongan dengan orang? Tak boleh, syirik. Lemah orang, mati ramai. Silap faham. Silap faham. Itu dia. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Tengok, Allah Ta'ala tak akan hilang. Hilang di sini dengan maksud tidak mensia-siakan. Sebab itu kena faham. Ayat ni dia banyak. Cara percakapan banyak. Ada kala Allah Ta'ala guna bercakap, Tuhan tak menghilangkan. Dalam terjemahan yang lain, Tuhan tidak mensia-siakan. Ya, dengan makna yang sama. Makna yang sama. Tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Amal mana? Amal baik. Sebab amal dia ada dua. Amal yang baik, amal yang tidak baik. Satu lagi disebut dalam Quran, amalan manusia ada yang bercampur. Itu satu lagi. Macam mana bercampur? Kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Ada manusia itu bercampur. Macam kita. Tak? Mari semayang kok. Tapi siapa ada masa mengupak kok. Tak? Orang yang bercampur amalan. Sahabat Nabi yang iman dia molek, dia tak bercampur. Iman tu jadi molek. Tak bercampur dengan dosa, tak bercampur dengan kesalahan-kesalahan yang banyak. Itu dikira orang panggil beriman yang iman yang molek lah. Amal soleh yang comel lah. Itu dia. Okey, baik. Jadi saya rasa setakat ni dulu malam ni. Cuma nak bercakap satu bab tajuk sebelum nak tamat ni, saya nak bercakap di dalam Islam bila sebut tahun, dalam Islam, dalam hadis lah, dalam hadis ke dalam Quran, bila sebut bilangan tahun, dia lebih pada bilangan bulan Qamariyah, mengikut kiraan Qamariyah. Qamariyah punya, dia bukan mengikut Syamsiah, bukan mengikut Masihi punya, bukan. Tapi itu orang panggil Islam punya. Islam tu semua kiraan Islam mengikut bulan, mengikut perkiraan Qamariyah. Sebab itu tuan-tuan, contohnya anak kita nak menentukan anak kita 9 tahun kan, orang perempuan 9 tahun, kalau dia datang darah, maka dikira perempuan, anak perempuan kita itu haid. 9 tahun apa tu? Walaupun dalam hadis tak sebut bilangan. Kalau kita kira 9 tahun Syamsiah, salah. Kita kena kira tahun anak kita 9 tahun Qamariyah, Hijriyah, mengikut takwim Hijriyah, Islam punya. Baru keluar darah saja, baru kita menentu anak saya ni haid. Ulama kata kalau 8 tahun perkiraan Qamariyah anak kita datang haid, bukan haid.
Tapi kalau 8 tahun 9 bulan, 8 tahun 8 bulan boleh lagi. Ya, sebab itu fiqh ni dia ada bilangan tahdid, orang panggil. Bilangan tahdid ni mesti 9 tahun tepat ataupun lebih. Waktu tahdid, bilangannya tahdid. Tapi ulama tak pakai pendapat ni kerana bukan pendapat muktamad. Pendapat muktamad bilangan takribi ataupun takriban. Takriban ni ia kurang sebulan ataupun tak cukup sebulan setengah, tak cukup 2 minggu. Mari darah anak kita mari darah dikira haid. Tapi kalau setahun lagi jauh lagi ataupun 7 bulan jauh sangat, maka itu bukan haid walaupun datang darah sekalipun. No, tu satu masalah. Takut orang kita ni kira tahun tu, tahun mengikut tahun syamsiah tu salah. Nak menentukan hukum mesti tahun mengikut tahun ataupun bulan perkiraan qamariyah. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'sir alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Taqabbalallahu minna.